Pembentangan belanjawan tahunan sudah semestinya menjadi antara salah satu agenda yang dinanti-nantikan oleh semua golongan, terutamanya wanita. Berdasarkan tahun sebelumnya, belanjawan yang telah dibentangkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tahun 2023, antara manfaat kepada wanita adalah seperti meminda Akta Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO), melakukan pelaksanaan Akta Anti Gangguan Seksual serta memberi dana pembiayaan kepada perniagaan wanita. Bagi belanjawan pada tahun 2024 ini pula, dengan keadaan ekonomi semasa yang tidak menentu, pastinya golongan wanita yang bukan sahaja sudah berkeluarga, malah bagi yang bujang dan bagi lepasan graduan juga, semestinya mengharapkan agar lebih banyak peruntukan akan diberikan buat mereka. Pastinya harapan golongan wanita bagi belanjawan kali ini agar dapat diberikan sesuatu yang lebih besar sekaligus dapat membantu membela nasib dalam pembangunan negara secara keseluruhan. Bagi saya, harapan untuk daripada pihak wanita muda, saya rasa kita mungkin boleh fokus ke arah macam sekarang kan kita memang ada isu harga pet naik. Contohnya macam untuk orang-orang miskin bandar, maybe diorang tak boleh afford untuk beli pet. So I think saya rasa benda ni kita mungkin boleh fokus ke arah ni lah. Selain daripada itu, saya rasa untuk lesen mungkin kita boleh kita ada education lah untuk lesen. Mungkin boleh memberikan lebih peruntukan kepada kementerian yang menguruskan pembangunan wanita dan keluarga untuk memberi lebih sokongan dan juga bantuan kepada persatuan-persatuan di luar sana seperti NGO dan sebagainya yang melibatkan hak wanita di dalam sektor pekerjaan misalnya. Saya berharap bahawa mungkin kita dapat menguatkuasakan lebih lagi dari segi keadilan, terutama dalam bahagian pemberian gaji. Itu dia tadi antara laporan yang sempat disediakan oleh rakan wartawan kami Natasha dan juga pandangan orang ramai berkaitan tentang bajet 2024 tadi. Dan saya kira Farin, daripada apa yang dikongsikan tadi, ramai rata-rata yang mengharapkan tentang bajet 2024 ni bagaimana untuk terus memperkasa kos sara hidup dan juga ekonomi rakyat di Malaysia selain daripada gaji progresif yang diinginkan, saya kira bukan saja oleh anak-anak muda tapi juga oleh kita yang bekerja ini. Dan selain daripada itu, ramai juga melalui pembacaan saya melihat tentang isu-isu berkaitan subsidi, kos sara hidup, pembelian rumah, makanan dan sebagainya. Ini yang diinginkan oleh rakyat Malaysia, dan wanita pula mengharapkan pastinya tentang waktu kerja yang lebih fleksibel, tentang bagaimana untuk menggalakkan kembali golongan wanita profesional yang menjadi suri rumah kembali bekerja dan sebagainya. Baik, dan saya faham kenapa Fiza besar harapannya seperti itu, sebab seorang wanita ini mereka bukan saja ibu tetapi juga bukan saja isteri tetapi juga seorang wanita yang berkarier. Jadi itulah harapan-harapan dari wanita, dan terus kita akan bincangkan bersama dengan tetamu kita pada hari ini, Dr. Elia Nabila Abdul Bahri, pensyarah kanan di Jabatan Ekonomi dan Statistik Gunaan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Melaya. Terima kasih Doktor bersama kita pada hari ini. Terima kasih kerana menjemput saya. Sama-sama Doktor. Doktor, kalau kita lihat daripada belanjawan 2023 yang telah pun dibentangkan pada tahun lepas, kalau kita lihat dari segi peruntukannya untuk Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, kalau kita lihat tahun lepas di belanjawan 2023 peruntukan yang dapat adalah lebih tinggi berbanding tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi untuk bajet 2024 ini pasti besar harapan wanita di Malaysia ini untuk mengharapkan apa yang akan dikongsikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi bagaimana Doktor melihat bajet 2024 ini nanti akan terus dapat memberi faedah dan juga manfaat kepada golongan wanita secara keseluruhannya? Okey, terima kasih. Kalau kita lihat belanjawan 2024 adalah satu harapan yang tinggilah dan kita ke arah memperkasa ekonomi. Dan perkasa ekonomi ini termasuklah memperkasa rakyat, dan wanita juga tidak diabaikan. Dan kalau kita lihat belanjawan 2023, kerajaan juga telah memberikan bantuan dari segi pemekasaan
membabitkan wanita dalam sektor pekerjaan dan juga perniagaan dan juga sektor dari segi aspek keseimbangan kerjaya dan kehidupan, di mana mereka peruntukan untuk penjagaan anak di taska, dan sebelum ni kerajaan ada peruntukan 180 bagi golongan wanita yang berpendapatan tertentu untuk melayakkan mereka mendapatkan subsidi untuk mengurangkan beban kos sara hidup. Dan itu adalah mungkin kalau kita lihat bajet 2023 mungkin boleh diperbaiki untuk bajet 2024 misalnya, banyak fokus kepada penjawat awam. Dan bagaimana pula dengan pekerja swasta yang mereka juga mungkin memerlukan subsidi untuk mengurangkan kos. Sebab kita di Malaysia penglibatan wanita dalam sektor pekerjaan 55%, di mana kita kalau kita bandingkan dengan 10 negara ASEAN, kita di tangga ke-8. Maknanya kalau kita kebelakangan berbanding dengan Indonesia, Thailand, Laos, dan kita lihat trend wanita, kalau ikut satu kajian, wanita kebarangkalian mereka akan berhenti kerja disebabkan setelah berkahwin, dalam 30% ke 40% kebarangkalian untuk berhenti kerja. Dan kalau kita lihat mengapa wanita tidak kekal dalam pekerjaan, kebanyakannya disebabkan cabaran peribadi lah. Dan cabaran peribadi daripada mikro, dan walaupun terdapat banyaknya dasar dan polisi, tapi ada kalanya dasar ini tidak dapat menembusi dalam permasalahan mikro yang berlaku dalam rumah. Contohnya kalau kita lihat wanita yang keluar daripada sektor pekerjaan, dia melihat itu sebagai satu langkah penjimatan. Misalnya kos penjagaan anak katakanlah 700 untuk seorang, kalau 2 orang kena 1,400. Dan juga kalau bila menjadi suri rumah, dia boleh menyebabkan kos untuk masak sendiri misalnya berbanding dengan makan di luar, katakanlah aku dalam 500 beli barang-barang dapur sebagainya, dan dia tidak perlu membayar maid, upah maid misalnya, dan jimat dalam sekitar 1,000, dan juga kos dari segi travelling tempat kerja, rumah ke tempat kerja mungkin dalam sekitar dalam 500. Jadi kalau kita kira ni dalam sekitar dalam 3,000 lebih. Jadi kalau dia bekerja dengan gaji 3,000 lebih, dia dah jimat 3,000 lebih kalau tidak bekerja. So ini juga yang perlu dilihat juga, bagaimana kita nak kurangkan kos. Dan kalau sedangkan gaji permulaan untuk graduan bachelor dalam 2,500, dan kalau graduan yang baru bekerja dan dah berkahwin, maka mereka perlu melihat bagaimana kalau kita nak tengok gaji dan juga kos sara hidup ni, kita kata susah kita nak pairkan, melainkan kedua-dua ni mesti bekerja. Dan begitulah juga kalau dengan wanita yang semada berniaga, mereka boleh berniaga secara online dari rumah dan sebagainya. Tapi kita juga melihat kekangan wanita ni dari segi masa, tenaga, dan maka perlunya ada support system untuk nak memastikan wanita terus memberikan sumbangan kepada ekonomi. Okey, sebenarnya cukup menarik. Itu juga antara perkara yang saya bincangkan dengan isteri saya. Kadang dalam keadaan sekarang, gaji mereka apabila bekerja dengan quality time untuk berada bersama keluarga, ada rumah, dan kemudian perbelanjaan-perbelanjaan lain sekiranya mereka bekerja dengan mereka duduk di rumah. Tetapi untuk wanita rugi apabila skill mereka, pengetahuan mereka, pengalaman mereka tidak digunakan dalam industri. Baik, seterusnya kalau kita lihat sebenarnya kalau imbas kembali pada Belanjawan 2023, banyak disambut baik tentang apa inisiatif ataupun apa yang diberikan kepada wanita ini. Tapi dari pandangan doktor sendiri, sudut pandang doktor, apa yang boleh kita lebih perkasakan lagi ataupun mungkin kita boleh tambah baik lagi untuk 2024? Okey, kalau kita lihat wanita ni perlu berdaya tahan dan berdaya saing. Sebab untuk memikul pelbagai peranan ni memerlukan satu, kita kata daya tahan, resilience lah. Bukan sahaja dari segi ekonomi tetapi juga dari segi emosi, mental, dan di mana pengurusan masa dan tenaga, dan mereka memerlukan support lah daripada orang sekeliling. Dan kita perlukan program-program yang lebih terus kepada seperti salurannya di rumah. Contohnya maklumat-maklumat di social media. Okay? Contohnya kalau dulu kita ada rancangan dilema wanita, kita menyatakan apakah cabaran wanita dan bagaimana cara penyelesaian. Dan saya rasa kita perlu banyak kali rancangan sedemikian supaya memberikan idea kepada wanita bagaimana cara untuk mereka menghadapi suatu masalah yang kita lihat lebih kepada aspek mikro, lebih kecil dan lebih dekat, kerana itulah berkaitan dengan apa yang berlaku dalam rumah. Dan selain itu, untuk kita nak memastikan wanita terus bekerja
terus menyumbang kepada ekonomi. Kalau kita lihat, kita ada taska penjagaan anak, tetapi bagaimana dengan transit? Contohnya untuk anak yang bersekolah, kita tak cakap lagi pasal taska. Bagaimana untuk anak lepas sekolah pagi nak ke sekolah petang? Dan transit, perkhidmatan transit ni tak ada macam di Sabah Sarawak. Dia banyak di Semenanjung dan bukan semua ada. Dan bagi saya, kadang-kadang bila kita bekerja, kita terpaksa rushing balik ambil anak. So itu pun satu perkara yang perlu diambil kira. Misalnya ada meeting dan kita ada kekangan-kekangan lain, outstation dan sebagainya. So ini juga perlu diberi perhatian berkenaan dengan transit juga, yang saya rasa mungkin terlepas pandang ataupun sebab saya nampak kurang ataupun tidak ada di Sabah Sarawak. Doktor cakap macam pengalaman doktor sendiri ya. Doktor, ini juga yang ada kaitannya yang doktor cakap tadi tentang work-life balance. Ya, betul. Bagaimana kita nak menggalakkan golongan wanita ini untuk kembali bekerja khususnya. Dan kalau kita lihat ada juga dalam kalangan rakan-rakan kita ni yang kadang-kadang terkejar-kejar dalam waktu bekerja ni, nak ambilkan anak, uruskan anak, hantar dan sebagainya. Di sini juga kalau kita lihat flexi hour, pekerjaan dalam waktu yang lebih anjal ini sangat penting bagi golongan wanita ini bagi memastikan mereka ini ada work-life balance. Dalam masa yang sama, kita juga harus memikirkan tentang kos sara hidup dengan harga barangan yang mungkin semakin naik. Dalam masa yang sama, kita nak work-life balance lah. Nak ada, sesekali nak bawa anak pergi jalan-jalan, makan sedap dan sebagainya. Bagaimana impak belanjawan 2024 ini dilihat juga dapat membantu dari aspek ini, doktor? Okey, kalau kita lihat benda ini, dia berantai lah. Bagaimana struktur ekonomi, kenaikan harga barang terpalit dengan kehidupan seharian seorang wanita. Dan kalau kita lihat, wanita harus bekerja dalam masa yang mempunyai kekangan masa dan tenaga, kata work-life balance. Dan juga kalau kita lihat dari segi tekanan ekonomi sekarang dengan kenaikan kos sara hidup, kerajaan perlu mengemas kini struktur. Kalau kita tengok dalam dari segi apa punca menyebabkan kenaikan, bukan hanya fokus kepada mengurangkan beban, sebab mengurangkan beban ni sampai bila beban tu ada disebabkan oleh kenaikan, sebab kita perlu menyelesaikan masalah pokok dahulu. Dan walaupun dia mengambil masa mungkin jangka panjang, tapi ialah penting untuk masa yang akan datang. Dan kita perlu lihat bagaimana contohnya kita kenaikan harga disebabkan kurangan bekalan, okay? Dan bagaimana untuk meningkatkan penawaran itu. Dan sebab ini adalah satu benda yang berantai. Apa yang berlaku, contohnya berlaku di sawah padi, kita berlaku kepada kehidupan yang kehidupan seseorang, di mana dalam apa sahaja yang terhidang di atas meja adalah daripada pelbagai keringat dan pelbagai cabaran sebelum sampai kepada di atas meja. Dan pihak kerajaan perlu melihat rantaian sepanjang rantaian bekalan sepanjang itu menyebabkan kenaikan harga. Dan kalau kita lihat bagaimana dari segi tadbir urus, saya rasa dalam sektor pertanian ni saya rasa perlu dikasakan, sebab ia berkaitan dengan sumber makanan. Dan sumber makanan ni ialah memang kita kata tak boleh daripada makan nasi makan gandum ke, sebab kita tidak boleh menggantikan dengan benda kita tak boleh nak hasilkan sendiri. Malaysia tidak sesuai untuk menanam gandum misalnya. Kalau kita terus menggantikan bahan daripada nasi kepada makanan berasaskan gandum, kita terus import sebab kita tak boleh tanam gandum kita sendiri. Jadi apa yang perlu buat ialah perkasakan semula. Kalau kita lihat trend pengeluaran semakin menurun, jadi apakah usaha untuk meningkatkan, bukan hanya sekadar import saja. Okey. Doktor, di samping tu kami juga nak kongsikan antara komen daripada penonton-penonton kita lah. Ini juga harapan mereka. Mak Eton cakap harap-harap belanjawan tahun ni boleh membantu suri rumah yang tak bekerja dan yang baik-baik untuk B40. Ini mungkin ada sedikit ke kalau doktor nak ulas? Kalau yang untuk suri rumah yang tidak bekerja, kalau dulu kita ada air suri yang mana suami perlu mencarum untuk isteri, misalnya kalau berlaku apa-apa masalah, suami tidak boleh bekerja dan wanita tidak mempunyai sumber yang lain, sebab wanita suri rumah dia sumber pendapatanlah daripada pemberian suami. Dan walau bagaimanapun suri rumah perlu juga diberi ruang untuk bagaimana untuk menjana pendapatan sendiri seperti bisnes online, dan perlu adanya kemahiran digital wanita. Misalnya kalau dulu kita katakan berniaga kuih pun secara cash, sekarang dah boleh pakai QR.
Di mana itu juga ada orang kita beli QR. Aspek keselamatan lah, kalau dia pegang duit yang banyak, dia tidak ada security. Kan? Jadi kalau QR ni dia lebih selamat. So dah ada banyak juga yang wanita perlu ada kemahiran teknikal, kemahiran mengurus, kemahiran bukan saja mengurus perniagaan, juga mengurus rumah tangga dan kerja. TVET tu juga TVET tu juga dari kemahiran. Betul. Okey, ini daripada Cik Baharudin Kasim. Okey, semoga bajet dapat menaikkan sumber pendapatan tetap golongan-golongan sasaran seperti B40, OKU, AKU, warga emas, tak kira kategori keseluruhannya, dan subsidi bersasar yang dilakukan belum terlaksana sepenuhnya. Ini merupakan satu pendapat juga. Okey, yang ni nak bacakan juga. Boleh juga. Daripada Thursday ni, hari ni dia tak bahasakan lagi, dia atur. Friday. Oh, okey. Jadi belanjawan untuk wanita kalau dapat bagi peluang banyak pekerjaan, sebab wanita tulang belakang keluarga, membantu suami dan juga ekonomi semasa. Okey, ini sebenarnya kalau kita tengok tadi ada salah satu pendapat mengatakan tentang tingkat gaji untuk wanita. Kemudian peluang pekerjaan. Kalau kita tengok 2023 pun memang ada geran bersamaan 80% nilai gaji bulanan. Ini merupakan inisiatif untuk menarik kembali wanita bekerja. Adakah setakat ini doktor rasa ianya sudah memadai ataupun kita perlu banyakkan lagi tarikan-tarikan lain, subsidi, inisiatif dan sebagainya? Saya rasa kita perlu banyakkan lagi. Misalnya ini mungkin ada satu permulaan awal bagaimana untuk nak menarik minat, insentif untuk wanita kembali bekerja. Tapi jangan lupa kepada wanita kembali bekerja ni bila wanita yang untuk wanita lepas bersalin dan kembali bekerja, dan kita melihat orang yang berhenti kerja dan kembali bekerja, dan juga orang yang tak berhenti kerja. Mungkin apakah reward ataupun insentif supaya mereka bertahan dalam pekerjaan, dan juga perlu diambil kira. Dan berkenaan dengan gaji, sebab kita pihak swasta, kita untuk sektor swasta kita revise gaji 2 ke 3 tahun sekali. Tapi kalau tengok sektor awam biasanya 10 tahun sekali. Last kita revise lah 2012. Sekarang dah 10 tahun. Sebab itu kalau kita tengok QPEX pun dah untuk fight ke arah peningkatan gaji minimum 1,800. Dan kita tengok mungkin kita boleh selaraskan, sebab sektor swasta melihat gaji minimum 1,500, sektor awam 1,800, tapi dia tak nampak yang revise ni dah 10 tahun dulu. Mungkin untuk masa akan datang revise sektor awam dan swasta mungkin boleh disekalikan supaya tak nampak gap. Jadi doktor, saya kira ada banyak lagi soalan nak tanya tapi kita tak berkesempatan. Kadang-kadang bila kita cakap tentang isu wanita ni, rata-rata kita dah kongsikan tentang wanita yang bekerja, wanita yang bergelar ibu, bagaimana nak menggalakkan mereka bekerja dan sebagainya. Tapi tidak dilupakan juga golongan wanita ataupun graduan-graduan, anak-anak muda, wanita remaja yang baru habis universiti, yang ingin kita galakkan mereka bekerja, dan golongan ini agar tidak terkecuali daripada apa yang bakal dikongsikan di bajet 2024 nanti. Okey, utamanya bila wanita ataupun graduan wanita yang mencari kerja, kalau kita tengok masih ada ramai penganggur di kalangan graduan, tapi bila kita tanya majikan, susahnya nak cari pekerja. Ini bermakna requirement daripada majikan tu dia dah mungkin high expectation lah. Okay, kalau kita katakan, tetapi kita perlu memberikan ruang kepada yang freshie ni, graduan. Kalau kita nak memenuhi kehendak majikan ni, dia nak yang berpengalaman padahal baru bergraduat. Jadi perlunya ada saluran ataupun bagi peluang kepada yang mungkin tidak ada pengalaman tetapi sekurang-kurangnya ada pengetahuan. Kalau kita tengok dasar gaji progresif, dia akan tengok kemahiran dan pengetahuan dan pengalaman, mungkin dia ambil aspek yang lain. Jadi kita perlu melihat balik struktur gaji itu, boleh kita consider untuk melihat pengetahuan dan kemahiran tanpa ada pengalaman, mungkin yang kita beri peluang kepada graduan-graduan wanita. Dan kebanyakan graduan ni dalam umur 20-an, awal 20-an, dan kebanyakan awal 20-an ni pekerjaan masih belum stabil dan memerlukan masa di mana masih lagi ibu bapa masih menanggung, dan biasanya dan lepas graduan ni lah tempoh 20-an ni tempoh kita kata mereka lepas belajar dan berkahwin. Adalah tempoh 20-an ni dalam tempoh umur kesuburan lah. Dan kita juga sebenarnya benda ni berkait-kait sebab sekarang ni trend kahwin lewat kerana ingin stabil ke dalam kerjaya, tetapi dia memberi kesan kepada kesuburan yang rendah dengan negara menua dan semua ni berantai. Dan kalau kita lihat semuanya adalah dari segi permasalahan wanita yang masih belum selesai. Sekarang ni kita nak ke arah kesejahteraan mengenai family, tapi dalam masa yang sama kita ada tekanan ekonomi yang perlu distabilkan dahulu. Jadi mana nak kalau graduan ni mana nak kerja dulu ke, ada yang nak kahwin dulu ke. So jadi ini perlu dilihat bagaimana
graduan wanita itu harus mengejar dengan lebih pantas untuk stabil dalam kerjaya dahulu dan seterusnya. Secara menyeluruh. Ya. Baik, saya kira itu adalah antara harapan pemerintah dan juga pendapat daripada Dr. Elia Nabila Abdul Bahari. Jadi terima kasih sekali lagi ucapkan kepada doktor kerana bersama kita pada hari ini. Dan kita harapkan apa yang bakal dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam bajet 2024 ini akan memberi impak yang positif kepada seluruh rakyat Malaysia dalam terus memperkasakan kehidupan rakyat di negara ini. Yang pastinya ia akan terus merangkumi semua golongan, tidak ada satu pun yang ketinggalan. Dan kita nantikan apa yang bakal dikongsikan pada petang nanti, insya-Allah. Kita dah dengar harapan daripada wanita. Harapan saya sekarang ni, Fiza, saya nak makan cucur udang dan pisang goreng. Ya Allah, saya punya harapan pula nak makan goreng cepedak. Goreng cepedak? Kita ada sekejap lagi. Jangan ke mana-mana, kita berehat seketika.